Okay, cikgu dah klik record. Okay, Assalamualaikum. Hari ni 12 bulan 5. Okay. Kita akan buat tajuk yang baru iaitu pilih atur dan gabungan. Perkataan pilih atur pun kita dah boleh nampak dah apa yang kita akan buat, iaitu kita akan pilih, lepas tu kita akan atur. Okay. And then perkataan gabungan ni dia ada kaitan dengan pilih atur. Cuma apa yang kita buat ialah kita gabungkan yang pilih atur ni. Okay, so itulah sebab disebut gabungan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Tak pernah ingat apa pun dia panggil pilih atur dan gabungan. Tak apalah, nanti kalau teringat cikgu beritahu. Okay, di sini ada dibagi contoh lah di mana pilih aturan gabungan digunakan, tapi cikgu macam tak berapa sangat nak bincang sebab benda ni tak ada kaitan sangat dengan kehidupan kita. Yang cikgu nak bincang ialah di manakah kita guna pilih aturan gabungan ni dalam kehidupan seharian kita. Okay, so first bila kita tengok perkataan pilih atur ni, selalu cikgu akan guna satu contoh yang kalau kata macam you dapat soalan lain, you akan kata okay, ini situasi ni sama dengan contoh yang cikgu bagi itulah. Okay, kalau kata untuk yang gabungan, cikgu akan bagi satu lagi contoh yang mana contoh tu nanti boleh tengok situasi lain, kata oh situasi ni sama dengan contoh ni. Alright. Okay, so untuk yang pilih atur, cikgu akan gunakan yang ini. Saja cikgu buat ni lah. Okay, sebenarnya contoh ni adalah buku kamu ni lah. Okay, so cikgu gunakan warna sini. Okay. Untuk kalau macam kita pergi sekolah, kita tak perlu nak fikir benda-benda nak pakai baju apa, nak pakai seluar apa kan. Tapi kalau kata besok kita kerja, benda ni akan kita banyak penimpan orang kata lah. Kalau macam perempuan ni tak berapa sangat sebab dia berpasang kan. Tapi kalau lelaki lah kot, atau pakai seluar kan, dia ada pilihan lah. Okay. Jadi kalau kata macam kamu diberi pilihan lah nak pakai baju yang mana, so kita boleh senaraikan pilihan kita tu. Okay. So untuk permulaan ni cikgu memang akan demo lah pilihan tu. Selepas ni cikgu akan tunjuk shortcut macam mana kita tak perlu buat proses pilihan tu hanya dengan menggunakan satu konsep yang mudah. Kita boleh kata apa, dapatkan bilangan dia. Okay, dapatkan bilangan pilihan. Okay. Okay, so sekarang ni katalah kita ambil baju biru ni lah. Kita ambil baju biru ni. Okay. So kita boleh matchkan baju biru dengan seluar biru. So cikgu boleh tulis macam ni, baju biru, seluar biru. Betul? Okay. So dalam cara cikgu tulis ni, yang the first one ni memang kita dah set dia sebagai baju and seluar. Macam itulah. Okay. Atau kita ada pilihan baju biru, seluar hijau. Macam tu. Atau baju biru, seluar kuning. Macam tu. Kita boleh senaraikan macam ni. Okay. Alright. So habislah baju biru ni. Okay. So kita patah balik pada baju kuning. So, kita ada baju kuning, seluar biru kan. Atau baju kuning,
seluar hijau atau baju kuning, seluar kuning. Jadi sekarang ni kita bukan nak tentukan, kita nak pilih yang mana. Kamu kata lah cikgu tak mau cikgu lah. Pelik pakai baju biru dengan hijau kan. Saya nak pakai baju biru dengan seluar biru. Ini pilihan saya. Macam tu. Tak, kita bukan nak tahu you nak choose yang mana. Okay. Kita cuma sekarang kita nak tahu apakah pilihan yang kita ada. Alright. Kamu kata cikgu saya tak nak lah. Yang ni nampak macam pelik pula kan. So saya nak ni. Kalau macam ni orang kata apa, jalan langsir pula ya. Okay. So, jadi dalam case kita sekarang ni, kita memang bukan want to make which choice. Okay. Maksudnya saya kata, okay, I choose this color. Tak. Ingat tu. Kita sedang senaraikan all possible. Semua kemungkinan yang kita ada. Okay. So, cikgu dah senaraikan pilihan ni. Okay. Senaraikan pilihan ni. Dan berapa bilangan yang kita ada? So, kita boleh kira sini ada 6 lah. Macam tu. Okay. Okay, now tadi bila cikgu senaraikan pilihan, cikgu senaraikan atau cikgu present dalam bentuk dipanggil ni pasangan bertertib. Cikgu sebut perkataan pasangan bertertib ni sebab kita pernah belajar dalam bab fungsi kan. Bab fungsi kan memang kita ada perkataan pasangan bertertib. Ini dia lah. Atau kita boleh buat dalam bentuk gambar rajah pokok. Macam ni. Okay, so kita senaraikan baju dulu. Baju dulu. Nampak ni, baju dulu. Sebenarnya baju dulu ke seluar dulu itu kita boleh buat pilihan kita sendirilah. Kan tak semestinya apa baju dulu atau seluar dulu. Mana-mana boleh. Okay, mungkin kita ni jenis yang aku kena pakai seluar dulu baru aku cek baju. Ada orang jenis yang aku kena cek baju dulu baru pakai seluar kan. Okay. Alright, so cara dia macam ni. Kita boleh titik sini lepas tu kita buat macam ni. Okay. So baju biru. Baju kuning. Nampak macam tu. Lepas tu kita boleh untuk seluar pula. Seluar. Kita ada 3. Macam ni ada 3. So seluar biru. Seluar hijau. Seluar kuning. Okay. Dan kita punya apa tu kata pilih senarai yang kita boleh pilih kan ialah ni lah dia BB. Sama juga. Sama juga macam ni. Kan nampak? BB. BH. BK. Sebab macam tadi cikgu buat ni because ada benda ni so you can see. So kalau tak ada benda ni, kita buatlah gambar rajah pokok. So yang ni lah KB. Inilah KH. Dan ini KK. Okay. Alright. So jumlah dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay. Okay, faham Boleh Okay, ada masa kita boleh juga buat dalam bentuk jadual. Jadual kan kita boleh buat macam ni. Okay. Katalah ini baju, ini seluar. Okay, so baju kita ada biru, kuning macam tu. And seluar kita ada biru, kuning, hijau. Kan? Sama juga. BB. Okay, sama. Sama. Dan hasil dia pun sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is actually cara-cara macam ni kita boleh nak dapatkan, nak senaraikan. Nak senaraikan. Okay. Tapi sekarang ni apa yang cikgu nak fokus ialah yang bahagian ni lah. Because we actually tak adalah nak tahu detail lah BB ke BH ke, tak ada. We just want to know
kita jumlah ni saja. Okey. So kalau you perhatikan jumlah ni, okey, kita boleh gunakan konsep petua yang dipanggil petua pendarapan. Okey, kita gunakan petua ni. Maksudnya macam ni. Okey. Sebab kita ada dua benda, dua item yang kita sedang bincangkan, which is baju, okey, and seluar. Alright. So cikgu buat garis ni sebab cikgu nak tulis sini baju ada berapa. Baju kita ada 2. And seluar kita ada berapa? Ada 3. Now, how do I get the answer 6? Hanya dengan mendarab sahaja. Jadi kita boleh je ambil. Kalau kata besok kita katalah contoh kita 3 baju pula. 3 baju, 3 seluar. So berapa pilihan kita ada? 3 darab 3, 9. Macam tu. Okey. Boleh ya? Okey, yang ini cikgu hanya kata introduce macam mana kita nak dapatkan peristiwa, okey. Peristiwa berturut-turut. Berturut-turut maksudnya lepas pilih ni kita pilih ni. Itu maksud dia lah. Okey. Dengan menggunakan petua pendarapan. Alright, so this is the whole thing yang cikgu contoh ni, aktiviti ni, ini yang cikgu buat ni lah. Okay, and nanti bila kita bincang-bincang dan seterusnya, you akan nampak macam there are times kita terpaksa guna gambar ajar pokok, ada masa kita guna jadual, and the best is kita guna ni nak dapatkan jawapan. Okay, so yang kita dapat ni sebenarnya kalau kita nak kaitkan dengan, kami ingat tak kita belajar dulu kebarangkalian kan, contoh macam ni bilangan pelajar di dalam kelas, okey, 5 putera. Okey, so bilangan pelajar tu ada 28. Jadi yang ini ni actually is the total. Okay, the total of benda yang sedang kita bincang tu, which is 5 putera. Dan kalau cikgu kata bilangan pelajar lelaki, okay, yang hadir Google Meet ni. Okay, untuk kelas 5 putera, so 2 pelajar. Okay, so kita akan cari kebarangkalian. Ini yang kamu belajar pakai saya cikgu Modern Maths Form 4. Kebarangkalian pelajar lelaki yang hadir Google Meet ialah kita ambil 2/28 macam tu kan. Okay, so yang kita sedang bincang dalam bab pilih atur ni, kita sedang bincang yang ini, bahagian ni. We're looking at this. How to find the whole thing, semua tu, the total of benda yang kita sedang bincang tu. Okay, so we are focusing on this. Alright, okay. Okay, so yang ni kita go through secara ringkas je lah. Kita ambil secara oral saja. Tentukan bilangan cara lambung sebiji dadu and sekeping duit shilling. So secara serentak. Ni serentak. Okay, so kalau serentak. Okay, penilaian kendali 1 muka surat 152. Okay, nombor 1. Dadu. Okay, so kita buat macam ni lah. Dadu and then shilling. So dadu ni apa? Apa yang bukan apa? Berapa hasil yang kita boleh dapat? Sebab dadu ni kan dia ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Jadi kita ada 6 pilihan lah. Okay. So 6. Okay. Shilling ni bila kita baling, bila kita lambung, dia hanya ada 2 saja. Sama ada panggil apa? Kepala ataupun ekor kan. So 2. Jadi so bilangan cara. Sebut cara kan. Melambungkan dia. So cara ni lah. Darab saja. Macam tu. Okay. That's simple.
Alright, number 2. Terdapat 3 batang jalan yang menghubungkan bandar A dengan bandar B. So, you kena lukislah dia bandar A dengan bandar B. Okay, ada 3 jalan. So, kita buat macam ni lah. Nampak? Ini kalau cikgu nak lukis lah. Alright. Okay. Dan 5 batang jalan yang menghubungkan bandar B dengan C. So, C 5, 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Okay. Tentukan bilangan cara seorang pemandu boleh merancang perjalanannya dari bandar A ke C dengan bandar B. Syarat dia mesti dalam bandar B. So dia boleh 1 ke sini, sini. Jadi kita tak perlulah nak tentukan ni jalan Osman ke jalan apa, tak payah. So apa kita buat ialah sebab dia macam ada 2 kan, 2. Jadi kita sediakan macam ni lah. So ni daripada A ke B. Okay, ni daripada B ke C. Alright, so ni ada 3, ni ada 5. Jadi kita ada 15 cara. Okay, cikgu nak kena tulis tak perkataan dadu dengan shilling kat bawah sini? Not necessary. Not necessary. Cuma macam for me to discuss dengan you all, cikgu tulis lah so that you can see benda tu. Now if I put shilling here, dadu here, dia ada beza ke? So macam tak ada lah, kalau ikut ni macam tak ada lah kan, betul tak? Sebab benda ni kita baling serentak. So dia tak ada isu nak letak shilling dulu ke nak letak dadu dulu, tak ada. Just kita nak tahu je berapa kan. Macam yang A, B, B sini macam orang kata boleh tak cikgu saya nak tulis yang B ke C dulu baru A ke B kan. Jadi macam mana cikgu cakap dia macam orang kata apa, dah dibagi tahu daripada A ke C kan. Jadi faham lah, susun lah A ke B dulu lepas tu B ke C. Nanti kan cikgu kata tak boleh, kamu kata cikgu tapi kan darab kan tak kisah mana. Ya betul, darab tak kisah mana. Tapi kita tengok situasi lah. Okay. Okay, nombor 3. Dengan menggunakan digit 3, 5, 6, 7, 8, cari bilangan nombor 2 digit, 3 digit. Okay. Okay, ingat cikgu, I'm going through this 5 question ni very detail because all these things you'll be seeing again nanti. Okay. Okay, number 3. Okay, now. Digit. Dia guna perkataan digit dengan nombor. Tahu tak beza digit dengan nombor? Tahu ke tidak beza digit dengan nombor? Nak tanya. Siapa tahu beza digit dengan nombor? Boleh cakap sikit. Siapa nak cakap? Okay, lupa. Right. So, yang tahu siapa? Siapa yang boleh nak apa? Mat. Siapa tahu? Apa beza digit? Apa beza nombor? Tak tahu. Okay. Daniel? Amar? Amar? Dia macam tempat kan. Tempat macam mana? Tempat macam mana? Nilai digit ni macam nilai tempat tu kan. Oh, okay. You nampak sebagai nilai tempat. Okay. Yang lain? What about yang lain? Daniel? Sama je lah dengan Amar cakap tu. Okay. Alright. Now, sebelum cikgu go for that digit and number, let me guna contoh ni alphabet, huruf. Huruf dengan perkataan. So kalau huruf, kita ada huruf A, huruf B kan, huruf C kan, betul tak? Right? So dengan menggabungkan huruf-huruf ni, kita akan dapat perkataan. Contoh cikgu ambil B, A, C, A. So when I combine all the huruf, I get a perkataan, baca. Faham tak? Sama juga dengan digit. So digit is the 0, 1, 2 sampai 9. Okay? Jadi kalau nombor pula is the gabungan of digit. Contoh ni macam okay. 12. Macam tu. Ataupun 123. Macam tu. So this is a number. This is a number. This is a number, nombor yang
ada 2 digit, which is 1 and 2. Yang ni pula nombor yang ada 3 digit, which is 1, 2, 3. So we will see this as 123. 123 adalah satu nombor yang mempunyai 3 digit. Macam tu. So nombor is a gabungan of digit. Boleh? Boleh dah? Faham ah? Faham tak? Okay. Faham cikgu? Korang jawab, cikgu anggap semua orang faham Ya, lah. faham. Okay, alright. Okay, so sini dia kata menggunakan digit ini dia khaskan, dia cuma nak 3, 5, 6, 7, 8 saja. Dia tak nak guna yang semua ni. Okay. Kalau dia tak sebut, dia tak senaraikan, maknanya automatik kita guna yang ini. Now dia dah beritahu, dia nak cuma ni je. Cari bilangan nombor 2 digit. Okay. So untuk soalan A. So first kita ada dia nak guna 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 7, 8. Alright. Soalan A. Cikgu akan just terus bincang teknik yang ini. If you cannot see, then I have to demo. Demo maksud cikgu kena buat macam ni lah. Kan? Kena buat macam ni lah. Bila kali nampak, then I don't have to do this. Okay. Okay, so dia kata 2 digit, maknanya 2 digit lah. Digit pertama, kan? Digit pertama, digit kedua. Macam tu. Okay, so bayangkan masa cikgu nak pilih digit yang pertama ni, how many choices do I have? 1, 2, 3, 4, 5. So cikgu tulis tu 5. Okay, it's just like macam cikgu buat, katalah cikgu dengan banyak pokok. So I have this choice. Nampak tak? For digit yang pertama. 3, 5, 6, 7, 8 lah tu dia. Okay. Now, disebabkan soalan ni, dia ada sebut dekat bawah ni syarat dia. Jika ulangan digit dibenarkan. Maksudnya macam ni. Okay, I choose 5. I just choose 5. I have here 5 pilihan. So, cikgu tulis sini 5. Okay. Maknanya katalah cikgu ambil, ni katalah cikgu ambil 6. Okay. Cikgu ambil 6. But then I can put back because dia kata ulangan dibenarkan. Faham tak? Maknanya even though I choose 6, lepas tu I can put back. I can put back. So maknanya the next digit I still have 5. Faham tak? So the answer is 25. Maknanya dekat sini ni kalau cikgu nak lukis lagi sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Bayangkan ada 5, 5, 5, 5, 5. Faham tak ni? Okay, ini jika ulangan dibenarkan. Okay, ni just for the sake of discuss. Okay, jika tidak boleh ulang. Once you dah ambil keluar satu, so you cannot put back. Jadi, digit pertama tu, kita mula-mula ada 5 choices kan. Tapi because of yang kita dah pilih tu, you cannot put back. So, you are left with only 4. So, katalah kita buat keluar 3 lah. So, kita ada 4. The next one is 4. So, dapat 20. Okay. Again here, the same thing. We are not trying to find which is the one. Kita pilih nombor apa? Atau kita bentukkan 2 digit ni, kita ambil apa? 66 ke? 78 ke? 86 ke? Kita tak ada nak tahu tu. Kita cuma nak tahu bilangan saja. Just like case yang kita buat yang baju tadi ni kan. Macam kata kita bukannya nak tahu, oh aku pilih baju biru dengan seluar kuning. Tak. Tak. Okay. Boleh faham ni?
Okay, beza tak boleh diulang dengan tak boleh diulang. Okay, ni semua famous soalan macam ni. So that's A, and then soalan B pula, B. 3 digit. Okay, 1, 2, 3. Okay, now I'm not going to write the darab dia, cikgu tulis macam ni lah. So the first one 5, the second one pun 5 choice, the second one pun, the third one pun 5 choice, betul tak? So kita ada 125 pilihan. Okay, kalau tak boleh ulang, atau tak boleh ulang, so kita ada 5, 4, 3. Okay, so 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60. Makin sikit lah dia punya pilihan dia sebab kita tak letak balik kan. Kita, whatever kita dapat keluar, that's all left. Betul tak? Okay, now, kau faham ke ni? Ya, faham. Okay, dia faham. I want to see whether everybody faham. Okay, Musibira faham. Marsha faham. Faham. Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay, number 4. Okay, now, bila sekarang ni kita dah macam yang dadu tadi ni, yang kita buat soalan dadu ni, kamu kata, cikgu kenapa kita ambil contoh dadu dengan duit shilling okay, now I just want to orang kata give you a little bit story lah. Actually all this yang kita nak belajar pasal pilih ada dan gabungan ni, kita memang dia asalnya daripada perjudian. Okay, sebab perjudian kan dia macam guna kad, guna buah dadu untuk nak baling, and then you know, dia berguna yang tu kan. Jadi so it all started from there. Okay, jadi macam yang Niha ni bila kita nak buat perancangan perjalanan lah, this is actually network. Okay, this is networking. Just nak share dengan you all lah, sebab you all ni syllabus KBSM. Okay, jadi yang ini ni memang you all tak banyak didedahkan. So you all akan belajar lebih, kemungkinan lah kot belajar masa universiti atau matrik yang ini, is networking. Dan untuk pengetahuan kamu, tingkatan 4 KSSM, okay, they already start learning the network. So whoever yang ada adik form 4 sekarang ni, have a look, learn, okay, so that bila you masuk matrik atau masuk ni, kamu akan tak ada macam kata perak lah kan. Okay, this networking. Alright. And they learn lagi detail. Cikgu baca pun cikgu macam a little bit pening-pening lah. Sebab rasa macam tak, my university life pun tak ada belajar benda ni kan. Sebab dia dekatkan dengan ni, nampak? Ni. Kan perjalanan melalui bandar ni, you know, berapa dia punya pilihan lah. Macam ni lah. Okay, so this thing is important. And also, cikgu pun nak kaitkan juga dengan what's happening now with this COVID-19 ni. Alright. Jadi this is also networking dari segi penyebaran virus tu. Okay. Jadi you pun tengokkan macam mana dia orang boleh nak tahu bila PKP, bila PKPB, you know, how long the PKP should be, PKPB should be, what are the steps that should be taken, you know, all those things sebenarnya memang berkaitan dengan this one lah, but dia orang tak tunjuk kat kita pengiraan tu. Okay, they just tell us dia punya hasil lah, atau tindakan yang
kita kena lakukan kan. Alright. Okay, so that's not working. And then like this one, you tengok ni. Kita buat contoh policy insurance. Okay. So you see even policy insurance pun menggunakan this concept, pilih atur dan gabungan ni. Okay, pilih this policy insurance ni kalau tak silap cikgu lah. I mean, kalau after you punya metric kan, or asasi sign whatsoever lah, there is one course yang dipanggil actuarial, ACTRUAL, actuarial science. Okay, dia banyak gunakan benda ni, tajuk ni, tajuk pembezaan, calculus, dia banyak guna itu. Yang okay, cikgu macam tahu sikit lah pasal actuarial tu, sikit je cikgu tahu sebab my anak buah dia buat kursus actuarial. Okay, and Petronas yang offer dia kursus tu. Belajar dekat mana, kat US apa nama ni, University Purdue apa benda dah. Okay, so dia dah habis dah. So she's on the way back. Tomorrow she's coming back. Jadi isi benda ni pun digunakan. So you dapat that all this pengiraan ni is very important dalam policy insurance hayat ni. Kan macam mana dia orang boleh offer macam kita bayar setiap bulan, okay, let's say you bayar, you ambil plan A, kata plan A ni you bayar RM100 sebulan contohnya. Then dia offer RM100 ni untuk one whole family. Okay. And then dia kata kalau berlaku apa-apa musibah, dia orang boleh compensate, bayar pampasan. Kalau kata meninggal atas sebab ni, okay, boleh dapat katalah RM100 ke apa ke, RM100,000. Macam mana how can they be there enough to offer duit macam tu? Kos tu susah. Nak cakap semua susah kot. Dalam dunia ni dia macam ni tau. You nak tahu benda tu, if you really interested to know benda tu, and then when you find it susah, you akan anggap sebagai macam satu challenge to overcome. Okay. I bagi contoh macam cikgu nak buat this Google Meet ni. I had to go through online courses dulu, belajar dulu, lepas tu nak kena buat sendiri, nak kena set up kamera, nak kena semua tu is a challenge to me which tak pernah buat sebelum ni kan. So nak kata perkataan, kalau kata macam kita macam nak Allah susah menyusahkan diri lah, aku nak buat lah benda ni, nak pasang, nak kena cari, cikgu kena cari YouTube, nak cari macam mana nak connectkan handphone ni dengan cikgu punya laptop supaya dia boleh jadi kamera. You know, because cikgu tak nak buat dekat whiteboard. Kan nanti cikgu tak nak macam nampak muka cikgu nak nampak tangan aja tulis kan. So I have to go through all that. So kalau macam I take it as susah, apa pun memang susah lah. Okay, macam tadi cikgu tunjuk yang tajuk networking kan. Cikgu bila baca tu mula-mula cikgu kata alamak, macam apa, ni susah benda ni kan. Banyak benda nak kena ingat. Dia punya formula atau apa benda. There's so many things because I'm not used to it, so cikgu rasa beban. Nasibnya cikgu tak ajar mana maths lagi, form 4 kan. So it's not susah. It's challenging. Challenging, okay. Cikgu cakap ni sebab cikgu tak nak you all nanti bila nak buat pilihan khusus, you all kata ni susah, ni susah. You all nak ambil yang senang aja. Okay. Don't go for senang, you go for susah. Sebab bila susah, you usaha, pahala tu yang besar. Pahala besar tu. Okay. Okay, dah baby lah kat sini. Alright. So, go back to yang tadi ni. Polisi ni, okay. So, polisi pun gunakan konsep yang ni. Alright. And then dia pun macam pilihan, nak pilih kereta warna apa, nak pilih nak beli kereta apa kan. Tapi kalau kan tak ada sangat. Ni lah biasanya
you dah suka colour tu, you suka colour tu je lah kan. Tapi saja sebab benda ni dia sebenarnya bukan untuk kita yang nak customer nak beli, tetapi kita yang nak buat colour tu, kita yang buat keluar kereta, kita nak tahu colour apa yang terbaik kita nak keluarkan supaya bila kita keluarkan colour tu kereta kita laku lah. Tak ada macam kita sendiri shock sendiri. Aku suka warna merah, aku keluarkan kereta banyak warna merah. Tengok orang tak suka warna merah, orang suka warna lain kan. So kita yang buat keluar kereta tu dia rugilah, betul tak? Macam contoh sekarang ni kalau yang tengah hot ni orang kata apa, biskut raya lah kan. Kalau kita buat bisnes biskut raya kan, kita nak buat stok dulu. So kita nak tahu stok apa yang patut kita pilih supaya orang nak order biskut ni, dia kadang suka last minute baru nak order. Jadi macam mana kita nak tahu kan. Tapi kalau kata you kaya, you tak payah kira tu kan, you beli je kan. Mana yang tak habis yang makan sendiri. Okay. Alright, so number 4, okay, dah melalui dah situ. Okay, polisi insurans hayat yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat insurans mengklasifikasikan pemegang polisi insurans mengikut jantina, umur dan taraf perkahwinan. So kalau macam you all tak biasa lagi terlibat dengan insurans ni, jadi macam tak berapa nak brain lah apa benda dia cakap ni. Sebab macam ni, kalau macam jantina, sekejap cikgu dah ada masalah internet. Saya macam dapur charging lah ni. Cikgu rasa cikgu punya wire tadi kot keluar. Okay, yang ni kan tadi jantina. Kenapa polisi insurans hayat ni dia pernah ambil kira jantina? Okay, polisi insurans hayat ni maksudnya insurans yang kalau you mati dia akan bayar pampasan lah. Okay, dia bagi duit kat you. Sebab apa macam jantina ni dia orang kena ada satu rekod lah. Data, bukan rekod data. Biasanya siapa yang akan mati dululah. Tolak accident, tolak apa. We're talking about dari segi rakyat lah. Tapi macam kita perhatilah kan. Alamak. Cikgu rasa ni cikgu ni bateri ni. Okay. Apa tadi kan lelaki lah. Cikgu ambil apa, contoh macam kita observe kita punya kawan-kawan kan. Biasa yang meninggal dulu lah suami kan. Jadi kalau kata dia nak offer pada lelaki, mungkin dia akan tengok lah. Dia kena bagi sampai umur berapa je dia nak offer. Macam tu. Umur satu lagi, okay. Kalau macam dekat Jepun, memang dia pun umur memang beratus-ratus. Sebab dia orang dulu jaga pemakanan kan. Dan taraf perkahwinan, sama ada kahwin atau tak kahwin. Okay, so nak buat insurans ni dia akan tengok ni. Okay, umur dikelaskan kepada kurang. Maknanya dia akan hanya offer insurans ni ada 3 kategori. Satu ialah kurang 25, 25 hingga 50 dan 50 ke atas. Taraf perkahwinan dikeluarkan pada bujang dan berkahwin. Okey, dan tentukan bilangan klasifikasi. Jadi kita ambil sini tadi jantina kan. Jadi kita ada jantina, umur dan juga taraf perkahwinan. So yang jantina tu ada 2 je lah kan, betul tak? Yang umur tadi dia setkan 3 kelas. 3 saja. Okay, and taraf perkahwinan ada 2. So bilangan polisi yang dia orang boleh offer ialah 12 polisi. Okay, now actually cikgu ada contoh polisi. Sebab ialah dia kadang-kadang jumpa cikgu kan. Ada pun, alhamdulillah, memang cikgu saja simpan. Ni kat perubatan.
Ni kad perubatan. Cikgu bukan tengah promote Great Eastern Takaful, ini contoh je. Ni cikgu kata macam setiap bulan kita bayar yang ni kan. So kita ada macam ni dia buat kategori macam ni. Dia ambil, dia tak mau polisi yang guna jantina, umur dan taraf perkahwinan. So dia buat macam ni. Individu, pasangan, keluarga. So when you bayar RM63 ni dia adalah, these are the thing yang dia dia cover lah kan. Perlindungan sehingga 99 tahun lah. Dia letakkan, dia masukkan yang ini umur tu dalam dia punya benefit dia lah. Tanpa 10% co-takaful ni, kalau benda ni. Tanpa had umur, guarantee renewal, apa kata, personal accident kot. Sehingga RM20,000 had tahunan semua ni. Had ni maksudnya yang dia boleh claim lah kot. Bismillah, ya Allah mudahkan. Okey. Ni contoh lah, okey. Jadi kita contoh lain. Okey. So boleh insurance tu. Okey. Encik Khalid ingin membeli sebuah kereta baru. Terdapat 6 pilihan warna dan 2 jenis sistem gear dan 5 model kereta untuk dipilih. Okay. Sistem gear ni maksudnya automatic dengan manual kan. You dapat gambar dah? Suara cikgu dengar kan? Tak. Suara dengar tak? Tapi yang gambar tak Suara nampak dengar. kan? Okay. Suara dengar. Gambar kabur. Okay. Sekarang dah okey dah Okey dah tu. Okay, so gear ni maksudnya itulah auto atau manual lah. Okay. Alright. So, okay. Warna ada 6. Gear ada 2 jenis. Model ada 5. Okay. Jika Cik Khalid hanya suka 3 model kereta itu. Sebabnya sekarang ni. Untuk model. Okay. Dia nak pilih 3 je. So, kita mesti 3 lah. And then, tentukan bilangan pilihan kereta bagi Encik Khalid. So kalau dia model dia nak 3, jadi dia tinggal apa? Nak pilih model dia 3 kan? So dia tinggal pilih warna. Warna dia ada 6 lah. Kan? And gear dia ada 2. So dia dah macam ni je lah. Tak payah ambil 5 model sebab dia dah kata Khalid dah suka 3 je model kan? So kita ambil 3 sajalah. So apa ni? 36 pilihan. Okay. Alright. Itu soalan A. Soalan B. Jika satu model kereta kekurangan stok. Okay. Jika satu model kereta. Now, you don't know which model. Okay, tapi satu saja kekurangan stok bagi sistem gear auto. Cari bilangan pilihan kereta yang mungkin. Okay, sekarang ni you're not looking at question A. So, you kena tengok semua. Okay, so macam nak buat ni? Cikgu tak tahu nak buat ni. Okay. Kita buat macam ni. Kita buat macam ni. Kita ambil semua dulu. Ambil semua. Okay, model, warna, gear. Model ada 5. Warna ada 6. Gear ada 2. Okay. So, 6 kali 5, 30. So, ada 60 pilihan. Tapi dia kata, ada satu model, tak tahu yang, ada satu model sini, dia kurang stok gear. Sebabnya ada satu je yang kurang. Jadi, tak satu lah. Macam tu. Nampak tak? Kadang-kadang kita kena buat macam ni. Kita kena ambil semua dulu dan tolak dengan yang dia yang kata apa syarat tu lah. So sekarang ni as I say, which model is not important. Iswara ke apa, it's not important. Just kira macam ni je. Okay. Yang ni pun macam banyak juga nanti kita akan guna dalam kita punya apa
Contoh-contoh yang lain lah. Okay. Boleh Ini boleh terima? Faham tak yang ni ha ni? Boleh Okay. Ya, boleh. Okay. Next. Okay, menentukan bilangan pilihan. Okay, alright. Now, tadi ni kita hanya bincang secara gitu-gitu je. Now, lebih yang kata apa, berspesifik lah. Jadi cikgu nak macam nanti bila you all contoh yang dibagi ni memang sangat-sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Sebab nanti bila cuba jawab soalan, you kena tengok adakah soalan ni macam contoh 2 ke, contoh 3 ke, you know. Alright. Okay. Alright, now kita tengok, now lebih nak pergi kepada pilih atur. Okay, tadi tu macam kita tak ada nak pilih sangat dan atur, kita cuma cakap saja. Kan macam ni, kita ada nak pilih, nak letak umur dulu ke, tak ada. Dia very free. Okay, very free. Okay. Okay, so ni perkataan baik kalau disusun, berapakah cara semua huruf dalam perkataan baik boleh disusun jika ulangan huruf tidak dibenarkan? Dia ambil semualah. Dia ada BAIK, ada 4 dan dia susun semula. So kita ada baik. Ataupun kita ada susun lain pula, baki atau biak, bika, bikai, bikia. Okay. Habis sini kita bukan nak perkataan yang ada dalam pembenaraan kata kita. It's just that kita susun-susun je. So dia tengok sini ada 24 cara. Ni kalau kita susun. Tapi kalau macam kita tak ada nak senaraikan ni, macam mana cara guna cara ni, cara penerapan, ini adalah ni. Dia ambil ni. Kan sebab dalam kes ni dia ada 4 huruf and dia nak gunakan all the 4 huruf. So of course yang the first one tu ada 4 pilihan, right? So let's say dah ambil 1. So the next one tinggal 3. Betul tak? So ambil lagi 1. The next one tinggal 2. Okay, ni ambil 1 lagi. So the next one tinggal 1. So dah semua dapat 24. Sama dengan kalau kita susun macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 times 4. 24. Okay? Alright. Jadi now bila kita ada case macam ni, kan sebab ini kira case yang tak boleh ulang. Okay? Tak boleh ulang. Jadi dia ada, bila ahli matematik tengok ada bentuk macam ni, dia perkenalkan satu konsep dipanggil yang ni. And yang ni kita panggil factorial. N factorial. So kalau you tulis macam ni 4, 3, 2, 1. Okay, yang ini kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Ini kita boleh tulis macam ni, 4 factorial. So 4 factorial ni maksudnya 4 darab 3 darab 1. Daripada 4 ni turun sampai darab 1. Ini shortcut nak tulis macam ni. Faham tak? Kamu jangan, sebab macam selama ni bila contoh cikgu bagi ni, dia macam tak ada macam dia turun nombor kan, tak ada kan. Tak ada contoh tu. Tak ada, nampak? Tak kat situ je. Okay, so this is a case di mana kita boleh nampak. Okay, how this thing happen is because kita ada case macam ni. Nampak tak cikgu tulis ni? N, P, N. N ni maksudnya kita ada, contoh tadi kan kita ada 4 huruf which is B-A-K-I. B-A-I-K. Ada 4 huruf and kita nak pilih lah. Oh, baru ingat. Bahasa Inggeris panggil permutation. Permutation, okay. So you have an object, okay, and you want to permute. Kita nak pilih 4 tu. Nampak? You have 4
and you're going to use all the 4 untuk nak kita susun jadikan perkataan lain pula. Nampak? NPN. Okay, so this case, okay, adalah di mana kita pilih an object. Kita ada an object and pilih an object. Ada an object, pilih an object. Okay, so kita akan tengok contoh 2 ni ada dua keadaan di mana kita ada an object, kita nak pilih n. Okay, kita nak pilih, kita ada an object, kita nak pilih n tapi ada syarat. Ada syarat. Okay, so contoh 2 ni dia ada 2 benda. Ada syarat. Okay. So kita nak macam contoh 2. Okay. So kita ada sini 7 kerusi yang disusun sebaris dengan 4 buah kerusi letak belah kiri dan 3 buah kerusi letak belah kanan. Okay. 4 murid perempuan dan 3 murid lelaki akan duduk di kerusi itu. So, imagine kita ada sini murid perempuan 4, 3 lelaki. So, maknanya total kita ada sini 7 orang lah. Betul? So, this 7 ni is the word yang the word ni. 7 objek macam tu. Okay. Hitung bilangan susunan yang berlainan. Okay, now. This is where contoh yang you nampak kedudukan tu is kata apa? Every kedudukan tu is counted. Faham tak? Maksud macam okay, now kita di sini ada 1, 2, 3, 4. Okay, kita sini sekarang kita ada 2 lelaki dan 5 perempuan dalam kita punya Google Meeting ni. Tu nak duduk. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Macam ni. Dalam kita punya meeting ni kita ada 7 orang, termasuk cikgu lah. Jadi kalau kata cikgu kata okey jom kita duduk nak ambil gambar. Kan? So Marsha duduk kat sini. Lepas atau macam Daniel duduk kat sini. Lepas tu Hasanah duduk sini, cikgu duduk sini, you know. Siapa lagi nama? Mirza. Lepas tu Amar. Seorang lagi siapa? Musfira. So maksudnya macam you just duduk je. Okay, so this is one way, satu cara. Okay. Lepas tu lepas tu okay katalah tadi arahan tadi cikgu kata okay, jom kita ambil gambar. Kan? Lepas tu Daniel dengan Amar kata jom kita duduk sama lah. Kan? Daniel, Amar. Duduk sama lah. No, so this is another susunan. Betul tak? Ataupun kalau cikgu ambil yang tadi ni, sini Marsha, sini Daniel. So kalau kata tadi sini Daniel, sini Marsha, dia dah lain dah. So this is satu pilihan. Satu susunan. Bayang, faham tak ni? So case ni kita kena ambil kira kalau berubah je dah lain dah. Okay? Faham tak ni? Okay. So, tu dia kat sini. Mereka duduk di kerusi tu tanpa syarat. Macam cikgu cakap tadi, tanpa syarat. Cikgu kata, jom kita ambil gambar, kamu terus pergi. Terus duduk je. Tapi, memanglah kalau kata macam cikgu cakap tu, kamu terus duduk tu, tapi sebenarnya macam ni. Okay. Kita ada 7 orang So cikgu kata okey, jangan berebut-rebut. Seorang-seorang duduk. Okey, so tadi ada 7 orang kan. So ada 7 orang kan. So maknanya kat sini ni any of
the 7 of us can sit here. Faham tak? Bukan maknanya 7 orang pergi duduk kat kursi ni. Kena faham tu. 7 ni maksud kita ada any of the 7 can sit here. Alright? Lepas tu bila dah 7 dah 7 pilihan, tapi yang akan keluar seorang je lah. Betul tak? Seorang je yang akan pergi duduk. Tinggal lagi 6 lah. Sebab ni list 6 ni ada 6 nama ni yang boleh kita letak dekat sini. Macam ni, faham tak? So dah seorang keluar dah. So, tinggal 5. Macam tu, faham tak? So dia macam ni lah. It goes like that. Darab. Okay, ni tanpa syarat. Okay. So nak kira ni memang akan jadi nombor besar. That's why ahli matematik perkenalkan macam ni. Okay. Atas kalkulator ada factorial ni. Let me see. Siapa Amal kan? Amal guna handphone kan? Tak, laptop je. Siapa? Daniel. Ya. Okay, boleh tak kamu talakan handphone kamu dekat kalkulator and then kita cari kat mana yang factorial ni. Cikgu lupa dah dia punya. Cikgu punya ni 350. Tak nampak factorial. Ada factorial, dia macam ni. Ni. Nampak tak ni? Yang atas ni, X factorial lah macam tu. Kalkulator cikgu dah tak ada bateri dah. Okay, so dia punya atas kalkulator yang ni, yang ada X negatif kuasa dari 1, so yang ni, X factorial. So, you kena tekan shift dulu, baru boleh tekan ni. Okay. So, maknanya kena tekan, let's say 7, lepas tu shift factorial. Cuba Daniel tunjuk kejap. Demo sikit. Daniel, ada kalkulator tak? Anyone of you ada kalkulator? Dah tunjuk lah ni. Okay. Oh, sekejap, sorry. Sorry. Sekejap ya. Lupa nak ni. Sekejap. Okay. Lupa. Alright. 7. Ya, 7 7. Lepas tu shift. Factorial nampak tu. Berapa jawapan dia? 5040. Okay. Nak 5040. so boleh lagi. Masih lagi boleh tulis. 5040. Okay. Bayangkan ada 5040 cara nak duduk. Nampak? So this is like when tak ada syarat. Jadi macam ni. Cikgu tengah bayangkan how chaotic it will be kalau kata cikgu tak letak syarat lah. Main duduk sini kata boleh bayang sebab can be anything. So to make it faster, cikgu letak syarat. Apa syarat dia? Okay. Murid perempuan duduk kat kerusi yang belah kiri. Nampak? Murid lelaki duduk belah kanan. Kita boleh buat macam tu. Contoh. Okay. Cikgu ambil contoh sini lah. Okay. So since ni contoh tadi ni yang 4 perempuan kan. 4 murid perempuan. So dia kata perempuan duduk kerusi kiri and lelaki duduk. Okay. Ini maknanya okay. Sekarang case ni macam ni tau. Kita kena tengok ada macam dua case lah. Okay, so ni tadi ada 4. 1, 2, 3, 4. Ni ada 1, 2, 3. Okay, so kita tengok sini dulu. Ni dulu. Okay. Jadi kalau kita perempuan dulu, so the first sitting ni. Now actually I can put anywhere. Sini, nak duduk sini dulu pun boleh, nak duduk sini. Tapi kita just like you go systematic lah. You go for the first one sebab kita nak buat pengiraan kan. Kita akan kata, cikgu boleh tak saya nak letak kat sini? Boleh aja because darab ni, let's say cikgu tulis 5 darab 6, darab 7, darab 3, darab 4. As long as cikgu senang semua dapat ada 7 ni memang boleh lah, tapi macam dia tak nampak
Sistematik lah. Maths ni dia sistematik, okay. Okay, so sini boleh letak 4 pilihan perempuan. Okay. Ini bila dah seorang dah duduk, tinggal 3. Ini tinggal 2, dia tinggal seorang je duduk sini. Okay. So this one actually 4 factorial lah. Okay. Yang ni 3, 2, 1. So ni 3 factorial. Okay. Cuba tengok apa ni dia ni, 4 factorial dan 3 factorial. Dapat berapa? Empat factorial? 4 kan? Okay, 24. Ya, betul. So, 24 darab dengan 6. Berapa? 144, yes. Okay. Thank you, Daniel. Okay. Jadi, bila letak syarat tu, dia punya choice of nak sitting tu lebih kecil lagi lah. Tak pening lah cikgu tunggu kan. Orang nak duduk sini, orang ni nak duduk sini kan. Faham tak? Okay. Kalau kamu tengok ni, dia dah tak sama dengan ni sebab dia tak syarat, dia dah tak sama dah. So the wonder of betapa hebat ni bila ada syarat. Kan, syarat PKP-B bersyarat. Okay, so okay, now let me just nak go through yang ini. Benda kecil ni. Because last year ke last 2 years, dia ada soalan tu yang macam kita tak pernah ajar pelajar tapi dia keluar tau untuk SPM. So when I look back at this one memang ada dekat sini rupanya. It's just that kita ingat macam tak penting lah. Benda ni je kan. Okay, cuba tengok ni. Diketahui bahawa n factorial sama dengan n darab. Faham tak bila tulis n tolak 1? Kan sebab cerita tadi 7 kan. So sini jadi apa? 7 tolak 1, nampak? Jadi 6. Okay. So you boleh tulis n factorial dalam bentuk macam ni. Dot dot dot. Darab dengan 2 darab 1. Dia end up dengan darab 2 darab 1. Okay. Atau you boleh tulis macam ni. N factorial dia sama juga dengan tulis n. Lepas tu tulis n tolak 1 factorial. Maknanya you ambil yang ni ni dia. Ni cara bukan cara macam mana nak kata. Benda-benda yang kita boleh terbitkan daripada yang ini. Okay. Formula lain yang kita boleh terbitkan. Ini kalau kita ada n factorial bahagi n. Kan, bagi n. Boleh simplify. So tinggal yang ini saja. Maka dari itu n tolak 1 factorial sama dengan n factorial bagi n. Logik lah, betul lah kan? Okay. Okay, lepas tu apa lagi? Kalau kita ada 1 factorial. Dapat 1 lah. Tapi kalau kita ada n ni 1 tolak 1. Jadi kosong factorial. So dapat 1. Kenapa kosong factorial sama 1? Kita guna kalkulator. Kosong factorial. Daniel, tengok apa jawapan dia. Memang kita jawapan dia 1 tapi nak tengok kat atas kalkulator. Kosong factorial. Satu. So, thank you Daniel. Kalau siapa tak nampak, you all guna kalkulator sendirilah. Okay, kenapa kosong factorial sama 1? Dia kosong tapi sama 1. Tapi boleh macam teka. Kenapa kosong factorial jawapan ni 1? Dia macam kita ada apa tu X 3 kuasa kosong. Kalau 3 kuasa kosong, jawapan dia apa? 2 kuasa kosong. Jawapan dia apa? Putra, 2 kuasa kosong jawapan dia berapa?
Satu. Macam mana boleh dapat Satu. 1? Cikgu ada explain hari tu. Kenapa 1? Kenapa bukan kosong? Anybody can have the answer. Anyone? My question is, tak tahu. Okay. Tak tahu. Tak ingat. Ya? Kosong tak ada nilai. So kalau tak ada nilai, kenapa dia 1? Boleh kamu tunjuk bukti? Macam mana kita nak katakan 2 kuasa kosong sama 1 dengan kosong faktorial ni sama dengan 1? Masuk tak nampak pernah chat apa tadi Ustaz? Satu paling rendah. Kosong tak ada nilai. Ni kelas putera cikgu. Saya rasa kosong faktorial jadi 1 sebab dia tak ada cara lain nak susun. Dah nak dekat dah tu. It's nak dekat dah tapi cara you sebut perkataan tu, cuba olah balik perkataan you tu yang you kata saya rasa kosong faktorial jadi 1 sebab dia tak ada cara lain nak susun. Jadi dia macam hanya satu option je nak susun. Cuba guna perkataan lain. Ayat lain. Dah nak dekat dah tu Hasanah. You tulis kat situ dia macam hanya satu option je nak susun. Berbetulkan sikit perkataan tu, ayat tu. Angka bererti Hasanah, you punya ayat tu you cuba susun balik. Dia macam hanya ayat atas tadi you kata 1 tu sebab dia tak ada cara lain nak susun. And then the next sentence you kata dia hanya macam satu option je nak susun. Cuba you combine 2 ayat tu menjadi ayat yang apa dalam fikiran cikgu ni. Bukan. Alright. Macam ni. Sekejap, cikgu tulis apa yang Hasanah sebab kamu tak sebutkan. Dia kata saya rasa kosong faktorial ialah sebab you kata kat situ sebab tak ada cara lain nak susun. Itu ayat pertama you. Ayat kedua was hanya satu option je nak susun. So yang cikgu masukkan nak combine macam ni. Tak ada cara lain nak susun. Is also an option. Faham tak? Kan maksudnya macam tak susun. Tak susun is also an option. So ada 1. Boleh ke? Ke makin tak faham? When you have nothing, that is also a choice. It's a one choice. Boleh? Faham tak? When you have got nothing nak susun, it's also an option. Maknanya kalau you tak susun, it's also an option. Maksud macam bila macam you tak ada pilihan, you tak ada benda nak, you tak ada objek, kan you tak ada objek. No, you ada satu objek tapi you sebab dia punya kan tadi tunjukkan and
N dot 1 faktorial kan. N ni maksudnya satu objek. Right nak? Okay, so kalau you ada satu objek, katalah you ada satu objek, tapi you tak nak susun dia, you tak pilih dia untuk nak ni. So it's 1 tolak 1. It's an option. It's only one option. Not easy to explain. So ingat yang ni lah. Okay, yang ni cikgu nak tanya yang ni. Kenapa 2 kuasa kosong sama 1? Ini cikgu nak keluar sikit tajuk dia lah. Kenapa 2 kuasa kosong sama 1? Dia start dengan macam ni. Okay, cuba tengok ni. Kata ni bakteria. Okay. Bakteria kan bila dia membiakkan dia jadi 2 kan. Dia panggil apa? Apa panggil? Bisect yang kata. Okay. Macam ni bagi 2 lagi kan? Ada 2. Dia akan sentiasa belah 2. Bakteria. Setahu cikgu lah. Virus tak macam tu lah. Okay, so cuba kita tengok jumlah dia. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 2. Ini 1. Okay. Now yang ni cikgu betul dalam indeks 2 kuasa 3. Ini 2 kuasa 2. Ini 2 kuasa 1. Ini 2 kuasa apa? Kuasa berapa ni? Kosong. Jadi kosong sini maksudnya generasi. Generasi awal kosong. Ni generasi pertama. Generasi kedua. Generasi ketiga. So this nombor ni dia tidak maksud bilangan tu, dia maksudnya apa, level. Okay, level kosong, level permulaan. So level permulaan dia kena ada something, dia tak boleh macam tak ada. Faham tak? Macam tu. That's why 2 kosong-kosong sama 1. Kalau kata 3 kosong-kosong maksudnya kita ada something yang beranak 3 je tu. I don't know what ni, kalau you ambil bayi mungkin you tahu lah kot. Okay. So tak apa, nanti kita tengok balik ni kalau kita sebab kita balik benda ni. Okay. Alright. Okay. Okay, so ni take note benda ni. Okay. Alright, now kita buat cikgu rasa macam ni samalah. Cuma nak tunjuk kat kamu yang nampak susun semua huruf ni macam tadi kita perkataan baik tu. And then kita ada 6 buah buku teks yang berlainan susun sebaris pada sebarak, cari bilangan cara susun 6 buah buku. So ini kan dia ada 6 buku dan dia nak susun 6 buku tu. Maknanya semua yang dia ada semua tu dia nak guna, dia nak susun. Okay. Cari bilangan nombor 4 digit dan dapat dibentuk dari digit yang ni. So you have 1, 2, 3, 4 object and you nak susunkan 4. You have 4 object and you choose all the 4. Okay, so it will be so number 3 ni it will be 4 pilih 4. Macam tu. Dia ada 4 objek pilih 4. Macam tadi yang lupa cikgu, sorry ya. Yang ni kalau nak guna yang formula P tu dia cara tulis macam ni. Okay. I ada 4 pelajar perempuan. I ada 4 kerusi nak suruh duduk. Nampak? Macam ni. Okay. Ini pula I ada 3 lelaki and I nak pilih all the 3 nak duduk. Macam tu. Kalau tak cikgu kalkulator kamu pun ada yang P ni. Cuba tengok Ustaz. Cikgu punya ni tak ada P. Daniel. Sekejap Ini Daniel. Cuba tengok kalkulator ada tak huruf P tu. Ada tak P? Kat mana? Ada dekat darab dengan bahagi ni. Ada lah Ya, ada. Shift 2. Ada, okey. So cuba kamu tekan 4P4.
Tu dia 4P4. 4P4. Okey, sepatutnya dapat jawapan 4 kali 3, 24, betul tak? Okey. Okey, thank you Daniel. Okey, sorry. I know gambar tu macam blur-blur sikit sebab bila kita gerak-gerak dia blur lah. Tapi nanti you all cari kat calculator you all. Okay. So you can write like this. Tu cikgu nak tulis mana cikgu tulis yang ni ke yang ni? Mana-mana pun boleh. Dua-dua boleh bagi. Cuma you sorry yang ni kena tunjuk darab macam ni sayang. Mesti buat macam ni. Okay. Cikgu buat kotak ni nak macam separatekan dia punya case so that you tak silap lah kan. Okay. Alright, so ni. Ni. Satu kata laluan. Sekejap. Okay. Satu kata laluan yang terdiri daripada 5 huruf. Diikuti dengan 3 digit. Okay, this is password. Kita sekarang dunia kita memang banyak menggunakan password. Sampai kita lupalah password kita apa dia kan. Nak masuk MOE ni pun password dia pun macam-macam kan. Okay, untuk pengetahuan kamu, kita sebab dunia teknologi ni dah makin orang dah banyak venture. Jadi sekarang ni password pun orang dah boleh hack. Kan sebab kita ada komputer yang kita ada software yang mana dia pengguna software tu untuk nak generate, jadi maknanya nak jana password kita. Okay, sekejap macam contohlah kalau kata bank kan, dulu bank dia nak berapa lupa lah, 6 digit kot, 6 digit. And then dia kata kena ada huruf dan nombor. Okay. So you bayangkan kalau kata huruf, kata kita dah 1, 2, 3. 6 huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita kata boleh pilih huruf and nombor kan. Digit lah. So bayangkan dekat sini ni huruf ni. Kita boleh, okay, kita kena ambil case huruf dulu. Wow, susahnya. Huruf ada 26. 26. 25, 24, 23, 22, 21. Okay. Kalau kita guna huruf sahaja. Tapi kan kalau password kat bank ni dia mesti ada nombor juga. Kalau macam semua ni tak boleh. Jadi kita ambil katalah satu nombor. So kita ada huruf 26, 25, 24, 23, 22. Lepas tu kita ada digit ni kan, kita ada 9 ni kan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 10 pilihan. Nampak? So dia darabkan semua ni lah. Ini kalau case satu huruf. Betul tak? So kalau, satu digit. Kalau dia ambil 2 digit, itu kalau duduk kat belakang. Kalau duduk kat depan, jadi kalau macam kita nak cuba memang susah. Tapi bila gunakan komputer, dia boleh run tau. Dia boleh run. Dia boleh senaraikan semua. And dia boleh buat arahan untuk nak try out. Tu punyalah canggih. Yang boleh program macam tu kan. Cikgu cakap ni sebab apa? Cikgu punya satu bank cikgu tu, every month cikgu nak masuk, nak log in, mesti kena block. Sebab ada orang cuba attempt cikgu punya bank tu. Okay. So dah jadi satu masalah dekat situ lah. Okay. And then I don't know whether you all macam ada dengar all this, the word blockchain ni, BLOCKCHAIN, blockchain. Blockchain ni pun satu sistem yang secara ringkas lah cikgu terangkan, dia satu sistem yang mana dia ni ada kaitan dengan urusan antara peer dengan peer, antara macam
customer dengan customer je. Dia tak ada orang tiga. Direct. Macam cikgu dengan kamu je. Tak ada macam direct dengan orang lain. Lepas tu tak ada melalui bank je, tahu tak? Dia direct dengan ni. Jadi untuk nak secure atau nak untuk security, so kita perlukan password. Tapi kalau password senang orang nak hack. So sekarang dipanggil ni, password phrase. So dia pendekkan, dipanggil pass phrase. Okay. Phrase ni maksudnya ni lah perkataan-perkataan. Di combine tau. Tapi dia tak jadi macam ayat macam kita kata I like to eat donut kan. Tak, dia tak macam tu. Dia macam dia campur-campur tau. Donut okay, dia macam campur. Menyusun berlainan daripada hadir. Dia campur-campur macam tu. Jadi komputer dia ambil masa kalau macam dia ada banyak perkataan. Tak nak banyak perkataan. So untuk komputer nak generate tu, it takes a lot of time. Dia nak kena run lama. Dia kena guna elektrik banyak. Komputer boleh panas. Those thing lah. So now they use it pass phrase. Okay. Itu dia. Cerita satu ni cikgu cerita macam-macam dah. Okay, tu 5 huruf. Diikuti ni nampak 5. Yang ni dia beritahu 5 huruf. Okay. Dia nak huruf dulu. So cikgu buat macam ni, huruf. Okay, mesti huruf dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Diikuti dengan 3 digit. Okay, dan 3 digit. Daripada semua huruf dalam perkataan hadir, H-A-D-I-R. So ada 5. So H-A-D-I-R. All are different. Tidak ada yang ulang, okay. Serta digit 2, 3, 9. So sini maknanya sini ada 5 huruf. So 5. Dengan ulangan huruf. Huruf boleh ulang. Digit tak dibenarkan. So ni boleh ulang. So 5, 5, 5, 5, 5. Jadi kita dapat sini 5 pilih 5. Okay? No, salah. Tak boleh. Silap. Sebab kalau 5 pilih 5 macam tadi dia kalau 5, 4, 3, 1 kita macam ni. Tapi kalau macam ni dia tak macam ni. You kena tulis sini ni. Sini ni. Yang ni kita ada 5, kita pilih 1. Faham tak? Dan dekat sini pun kita ada 5, pilih 1. Sini 5 pilih 1, nampak tak? 5 pilih 1. 5 pilih 1. Mantul tu. Macam tu. Apa ni? Daniel, tengok Sat 5 pilih 1. 5 pilih 1 dapat berapa? 120. Tak. Sekejap. Cikgu nak tengok kalkulator Sat. Bukan 5 pilih 1 5 ke? 5 pilih 1 bukan 5 ke? 5 pilih 5 berapa? 5 pilih 1 berapa? 5 kan? Cikgu tak apa nampak. 5 kan? 5 pilih 1 5 kan? Kalau buat 5 pilih 5?
5P5? Cuba tak 5P5. Dia ni 5P5. Cuba type 5P5. Tak dengar ke? 5P5. Cuba type 5P5. 120 kan? Okey. Okey, thank you. So, dia macam ni macam ni. Yang ni, kita ada 5 pilihan. Kita pilih satu. Okey. The next one pun kita, sebab dia bagi ulang kan. Jadi kita masih lagi ada 5. And pilih satu, nampak? 5, pilih satu. 5, pilih satu. 5, pilih satu, nampak? Bukan yang tadi cikgu tulis salah ni. Okey. Sebab ni 5 darab 5 darab 5 darab 5 ni banyak ni. Okey. Boleh tak kalau cikgu nak shortcut tulis 5 darab dengan 5 P1? Boleh lah kan, sebab 5 ni ada 5. So 5 tak boleh. 5 darab tak boleh. So ni maknanya 5 darab 5 je. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Boleh macam ni. Okey. Ini sebab huruf boleh ulang. Okey. Digit tak boleh kan? Okey. So digit tak boleh. So kita 3 je. So 3, 2, 1. So this whole thing is 3 pilih 1. Faham tak? Sebab bila tak boleh ulang, kita guna macam ni lah. Bila boleh ulang, setiap satu ni kita kena buat macam ni. Macam ni. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuasa 5 darab dengan ni. Cuba seorang guna kalkulator. 5 kuasa 5 darabkan dengan 3 kali 2, 6. Berapa? Kita nak cek jawapan set. Yang diri 2. Bab ni memang macam apa, cikgu pun kadang-kadang pening. Tapi kalau cikgu start je ni jangan akan betul lah, cikgu pun tak tahu. Tak tahu nak buat. Ya, cikgu tak nak buat. Kemudian kediri 2. Kemudian kediri 2. Jawapan dia 720. 720. Jawapan dia 720, cik. Cikgu pakai 6P6. 6. 6P6. Dia dapat 720. Ya. Dia tinggal 2, 6. Kenapa dia ambil 6P6? Sekejap. Macam mana cikgu nak? Ni. Okay. Untuk case password ni contoh password. Dia kata 6P6 dapat 720 Ya. ke? Alamak, cikgu punya internet slow. Sekejap internet slow.
nampak dah. Masih tak nampak lagi. Nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Sekejap ya. Sekejap ya. Okay. Alright. Kalau kata 6P6 maksudnya yang ni ha ni. Ini boleh ulang. Ni tak boleh ulang. Jadi kalau ikut guna cara pendarabkan tu, macam tu lah 5 darab 5 darab 5 kan? Betul tak? 5 kuasa 5 berapa? 5 kuasa 5? 3,125. Dapat 3,000. Maknanya dia anggap ni sebagai macam mana dia buat 6P6 tu 6. Dia anggap ada 6 objek. Maksudnya S1 ni ada 5 and yang ini dia anggap ada 1. Kan? Jadi kalau tengok sini dia ada dia ambil semua kan. Sebab ni ini contoh yang ambil semua. Kalau kata ada 5 huruf dengan 3, so dia ambil semua. Sebab dia kata 3 digit dia bentuk daripada semua huruf dalam perkataan ni. Serta dalam perkataan hadir serta digit 2, 3 dan 9 dengan ulangan huruf dan digit tidak dibenarkan. Digit tak ada benar. So just digit tak ada benar. Digit tak boleh ulang. Maknanya you just take 1. You have 3, you take 1. Itu yang cikgu faham. Untuk nombor, you ada 3 tapi you ambil 1. And then, so 3 ambil 1, so ada 6. No. Ada 3 pi 1, 3, betul tak? Okay, betul. So sini 5 pi 1. 5 pi 5. No pula. 5 pi 5 tadi jawapan kita 120
Ya. Alhamdulillah. Kalau 5 pi 5, 120. 3 pi 1, 3. Betul? Ya. Bukan 6 ah. 3 pi 1 bukan 6 ah. 6. 6 kan? Ya. Sorry. 6. Kalau cikgu buat macam dapatlah 720. Betul tak? Okay. So, kalau boleh ulang, so kita kata macam ni 5, pilih 5. Ni boleh ulang. Okay, yang boleh ulang 5 pi 5. But we also have case kat sini. Cikgu Cik tak kira 4 pi 4 ni darab, tadi kita kira tak 4 pi 4 darab 3 pi 3 dapat tak 144? So dia ni kira tak atau yang lain pun kira? 4 pi 4 Kira tadi. dapat tak 144? Ya, dapat. Dapat Dapat. So, dan ini pun case ini case dia tak ulang kan? Sebab dah seorang duduk, dia tak ada seorang duduk. Okay. Ini pun tak ulang. So bila tak ulang, kita guna macam ni 4 pi 4, 3 pi 3. Sini bila ulang 5 pi 5. Macam tak betul pula. Yang sini tak ulang 3 pi 1. Macam tak kena pula cikgu punya ni. Bismillah. Tinggalkan dulu kat nombor 4 ni boleh tak? Kita tinggalkan dulu 4 dulu boleh tak? Ya, boleh. Okay. Sebab kalau dia patutnya samalah konsep yang tadi sini kita guna ni mesti samalah. Dia tak ulang, so dia jadi macam ni. So kita dah 4 pi 4. Okay. Tapi tiba sini dia tak jalan ikut ni. Okay lah. Okay, so dia tak ulang tapi dia hanya boleh pilih satu je. Actually dia punya ayat ni macam salah lah sebab kalau cikgu tengok sini macam seolah-olah dia ambil 5 dan dia ambil 3. Maknanya password kita ada 8 semua. Ada 8 placement. Dengan ulangan huruf dan digit 1, 2, 3, 4. Okay. Dibentuk daripada semua. Okay, dibentuk daripada semua huruf dalam perkataan hadir. Maknanya ada 5. Kan, 5. Serta digit 2, 3 dan 9 dengan ulangan huruf dan digit tidak digunakan. So, maknanya 5 huruf 1 digit. Sini 5 huruf 1 digit. 5 huruf 1 digit. Maknanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nak guna yang tadi kata 6 tu kan. And then dia ada sebut tak. Sebab dia kata diikuti. Kalau 6 pi 6 dapat 720 Linear. Ya. So maksudnya dia macam dia dah ada 5 huruf. Ada 1 digit je ambil. So dia ambil sebagai 6 and kita pilih all those 6. Tak guna yang macam ni. Okay, so nombor 4 ni nak kena macam take note lah. Kalau ada soalan macam ni Okay. Sebab cikgu tak boleh guna ni, tak kena kan? Tak kena dengan yang tadi kita dah buat kesimpulan kat sini. Okay. So how dia buat ni ialah
Dia dah kata mula dengan huruf and ada satu digit. So maknanya macam kita ada 6. Kita ada 6 objek. And that 6 objek kita pilih 6 tu. All the 6 kita gunakan. Okay, so kita dah buat ni di mana sini 6, sini 6. Sini, kalau sini N, sini N. Dia sama. Kalau sini 3, 3. Okay. Okay, next kita nak buat yang ni. N objek. Okay. Kita cari pilih atur N objek yang berlainan apabila R je dipilih. Tadi ni kalau kita ada 6 buku teks, 6 tu kita nak susun. You take all. Okay. So kalau yang ni ada 4 digit, semua tu nak gunakan. Okay. And tadi ni macam nak buat. Ni maksudnya dia ada 6 sebenarnya, iaitu 5 huruf and 1 saja digit. So itu maksud dia ada 6 and all those 6 dia nak guna. Good. Okay, boleh brain tak? Tapi yang ni lain. Ini dia ada katalah ada 6 tapi dia cuma nak pilih let's say 2 je. So this number and number berbeza. Okay. Jadi and this thing can happen bila ada situasi contoh macam ni lah. Seorang guru penasihat, okay, dia nak pilih 3 je daripada 9 orang. 3 daripada 9 murid untuk jadi pembahas. Nampak tak? You ada 9 orang yang layak tapi dia nak pilih 3 je. So dia punya objek 9, dia punya R dia yang nak pilih 3. Kalau kata macam tadi yang duduk tadi kan yang ni dia macam ni okey cikgu nak susun 7 kerusi kat depan ni, kelas kamu ada 28 orang. So daripada 28 orang ni cikgu nak 7 je datang depan ni. Macam tu. So dia punya N dengan R ni tak sama. Okey. So dia buat macam ni. Dengan gunakan peta penerapan bilangan cara yang berlainan nak pilih ialah ini. Maksudnya ini case NPR. So dia ada 9 orang tengah berdiri kat sini tapi yang nak duduk kat sini 3 je. Cikgu guna kataan duduk lah. Faham tak? Jadi of course yang tempat yang ni kita ada 9 orang kita boleh pilih. Lepas tu dah pilih 1 dah kan? Tinggal 8 orang. Pilih seorang, tinggal 7 orang macam tu. So yang lagi 6 orang tak dipilih lah. Bye-bye lah. Faham tak ni? Sini bukan maksudnya 9 orang ada kat sini, 8 orang. Bukan lah. Ini macam 9 pilihan. But you only take 1. Okay. Wow, memeningkan. Keadaan ni boleh dipelajari sebagai pilih atur 9 objek berlainan bila 3 objek. Dia guna perkataan objek-objek. So confusing. 9-nya ni yang N. Yang 3 ni jadi R. Okay. So dia tulis macam ni. 9P3. Okay. Now, dia nak tunjukkan yang ni. 9P3 ni is 9 times 8 times 7. Dia sama juga kalau kita tulis macam ni. 9 times 8 times 7 ni 9 factorial. Okay. Lepas tu yang kalau you ambil daripada sini ni kan, ambil yang ni yang ni you letak dekat bawah sini, right? So dia akan like cancel off, dapat balik yang ini kan, right? Okay, and this one, how do you get this? Is 6 factorial kan? Sebab 6, 5, 4, 3, 1, betul tak? Now how do you get 6 from the 3 is you ambil 9 minus 3. Ini actually ahli matematik diorang observe benda ni and diorang buat satu formula
buat generalisasi, okay, and that becomes the formula, which is this. So you have NPR is the same as ambil ni n factorial, lepas tu ambil n dengan a ni, you tolakkan dia n factorial. Okay, so that's the generalisasi daripada yang contoh tadi tu lah. Okay. Alright. So nak kena hafal ni tentukan bilangan nombor 4 digit yang dapat dibentuk daripada ini. Dengan ulangan digit tak dibenarkan. So maknanya kita ada placement ada 4 ada 1, 2, 3, 4 saja. Tapi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak letak sini. Okay, so kalau you gunakan penerapan macam ni, isi tempat kosong ni. So here you have 6 dulu. And then 5, 4, 3. Macam tu. Okay, so darabkan. Atau you buat macam ni. You tulis, aku ada 6. Tapi aku nak pilih 4 saja. Macam tu. Okay. So how to get the answer? 6 ni 6 factorial. Bagi dengan 6 tolak 4 factorial. So 6 factorial per dengan 6 tolak 4 2 factorial. Okay. Now actually you boleh terus guna calculator. Untuk kalau SPM tu memang you just tulis yang ini and tekan calculator dapat jawapan, diterima. Faham tak? They don't this is not skema ni, tak ada. Okay. Cuma as a practice, cikgu buat juga macam ni sebab nanti bila case yang dia tak guna nombor tau. So at least you boleh nampak. Okay. Okay, yang ni pula 6 factorial ni kalau cikgu senaraikan lebih 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 factorial kan. Dengan 2 factorial, nampak? So tu dia ni. 6 darab 3 ni. Ni just to show steps lah. Maksudnya macam dulu tak ada calculator, so you have to do this. Faham tak? Okay. Alright, so jawapan dia apa tadi? Jawapan dia 4 kali 5, 20. 120. Berapa 6 kali 5, 30. 30 kali 3, 90. 90 kali 4, 360. Okay. Alright. Okay. Okay, let's try pilihan ketiga. You all masih boleh lagi ni? Boleh on lagi ni? Ya, boleh. Okay. Okay. Tadi dia kata ulangan tak dibenarkan. Ulangan tidak dibenarkan. Ulangan tidak dibenarkan. Ulangan tidak dibenarkan. Ada salah cikgu kata ni. Ulangan tak dibenar memang kita buat macam ni. 4, 4. Soalan 4 ni masih lagi duk bermain-main kat cikgu punya otak. Okay. Tanpa ulang sebarang digit. Cari bilangan nombor 2 digit. Yang dapat dibentuk ni. 1, 2, 3. So ada 7. So objek which is n ada 7. Right? Okay. Soalan A ni 2 digit. So 2 digit ni R lah. Jadi 2 digit ni maksudnya R sama 2. Jadi kita buat 7 B 2. Okay. That's A. B 3 digit. So 7 B 3.
Boleh? Okey, nombor 2. Nak tengok ada tak kes macam nombor 4 ni. Tentukan bilangan kod 4 huruf yang dapat dibentuk daripada 9 huruf. Sekejap. Yang ini macam dengan ulangan huruf tidak dibenarkan. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, N7. And then kod dia 4 huruf. So, itu R. Okay. So, 7P 4. Dia tak boleh ulang kan? Ini pun kes tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Ni tak boleh ulang. Yang ni pun tak boleh ulang. Okey. Jom kita jawapan. Seiring kita buat-buat salah pula. Pilihan ketiga. Dia tolong cari 7P2, 7P3 dengan 7P4. Jawapan dia. Pilihan ketiga. Nombor 1 dengan 2. Nombor 1A jawapan dia 42. Ini jawapan dia 42. Ini jawapan dia 210. Ini jawapan dia 840. Okay. Ini 336. Number 4. 168030. 1680. Okay. Okay, tolong tengok set 7P2 berapa? 7P2, 7P3. 42. 42. Betul lah. Okay, 7P3. 210. Okay, betul. 7P4. 7P4 840. Okay, Alhamdulillah betul lah. Okay, dalam satu pertandingan melukis, 8 orang peserta yang terdapat dalam line terpilih akan merebut tempat pertama, kedua, ketiga. Ini satu lagi contoh yang kita kan ramai partisipan ni, ramai orang yang masuk pertandingan tapi yang nak menang 3 je. Okay. So, 8 ada 8 orang tapi pilih 3, betul? Okay, so I think the answer is 336 lah kot. Alright, number 4 pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, semua bola dimasuk dalam beg. 4 biji bola dikeluar secara rawak. 151 tanpa pergantian. Maksudnya dia dah bawa keluar, dia tak masuk balik. So ini maknanya tak boleh ulang. Okay. Ini pun kes tak boleh ulang. Okay. Jadi kita ada berapa semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada N sama dengan 8. Okay, so soalan A dia nak 4 je. Soal sama dengan 4. So 8P 4. Okay. Okay, B pula. 5 biji bola. 8P 4 tengok jawapan dia berapa? Dapat tak 1680? Ya, dapat. Okey, Alhamdulillah. B pula, 5 biji bola ditandakan dengan huruf dimasuk dalam kotak X. Tu ada kotak X. Dan 3 biji bola ditandakan dengan digit dimasuk kotak Y. Tu dia.
Ni macam kes nombor 4 tu. 3 biji. Ini ada 5 biji. Ini ada 3 biji. Lepas tu dia kata 3 biji dikeluarkan dari kotak X. Oh, maknanya ada 5 tapi kita keluarkan 3. Macam tu. Okay. Lepas tu 2 biji pula dikeluar secara rawat dari kotak Y. So ada 3 tapi kita buat keluar 2. 1 demi tanpa pergantian. Tentukan bilangan pilihan bagi 5 biji bola yang dikeluarkan. Okay, 5P3 darab dengan 3P2 dapat tak 3 dan 0? Dapat tak 3 dan 0? Ya. Okey, Alhamdulillah. Okey, done. Okey, ini masih macam tak berapa complicated sangat. Alright, so yang ini yang complicated sikit lah. Dia NPR juga. Dia NPR. Tapi dia ada syarat. Cikgu nak stop. Sebab yang ni dia a little bit banyak benda nak kena ingat. So kita sambung besok boleh? Alright. So you all tengok balik tau yang cikgu dah bincang ni. Tengok balik and then cuba, sebab dia masih simple lagi. Cuba kamu brain balik yang soalan nombor 4 ni. Kenapa dia ambil 6? 6P6. Kan sebab sini dia kata ada 5 huruf, ada 3 digit. Tapi kenapa dia ambil 6? And sebab nanti bila exam SPM, kamu nak kena, bila baca soalan tu kamu nak kena macam tahu sama ada ini case yang whatever you have, semua tu you guna. Macam katalah, nak cakap you nak masak lah. So you ada 2 biji bawang kan. So you guna semua 2 biji bawang. Jangan macam nak simpan untuk besok ke apa ke. Whatever you have, you use everything. Faham tak? So try to brain number 4 ni tengok macam mana boleh tak kamu dapat tangkap. It's 6 4. It's 6 P6. Okay. Cikgu tak boleh nak brain. Maksudnya cikgu macam tak boleh nak terima benda tu. Tapi mungkin kamu macam boleh terima kot. Okay. So kita stop dekat sini. Besok insyaAllah 7.30. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Faham. Baik go. Okay, tolong leave the room sebab cikgu nak kena tutup bilik ni. So I have to make sure everybody leave.